بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم آتنا أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Amin. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah, uhibbukum fillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Ikhwatul iman, kita boleh sambung baca buku kita ini, Riyadhus Salihin. Malam ini ikhwatul iman, kita berada pada muka surat 75. Muka surat 75, iaitu kita berada di ujung tajuk daripada tajuk taubah yang dibuka oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Malam ni ikhwatul iman, Imam Nawawi masih lagi membawa kepada kita hadis-hadis sokongan. Hadis-hadis sokongan berkaitan dengan masalah taubat. Hadis-hadis sokongan berkenaan dengan masalah taubat kepada Allah. Malam ni kita tengok hadis yang ke-23. Wa an Abi Nujaid Imran bin Husain Al-Khuza'i radhiyallahu anhuma anna imra'atan min Juhaynah atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla min az-zina faqalat ya Rasulullah asabtu haddan faaqimhu alayya fada'a Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam waliyaha faqal ahsin ilayha fa idza wada'at fa'tini ففعل فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال له عمر تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت قال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل. رواه مسلم. Dari Abu Nujaid Imran bin Husain Al-Khuza'i, kata dia bahwasanya ada seorang wanita dari Abu Nujaid Imran bin Al-Husain Al-Khuza'i radhiyallahu anhuma, bahawa ada seorang wanita daripada Juhaynah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hamil kerana zina. Dia berkata, yakni wanita itu berkata, ya Rasulullah, aku telah melakukan dosa zina, maka tegakkanlah hukuman atas aku. Maka Nabi SAW memanggil wali kepada wanita itu. Kemudian Nabi berkata, berbuat baiklah kepadanya, dan apabila telah melahirkan maka bawalah kemari. Akhirnya dia, yakni wali tersebut, melaksanakannya. Maka Nabi SAW memerintahkan mengurus wanita itu. Pakaian-pakaiannya diikat kepadanya.
Kemudian Nabi memerintahkan dan wanita itu pun dirjam. Kemudian Nabi SAW mensalatinya. Maka Umar berkata kepada Nabi, engkau salat atasnya ya Rasulullah, padahal dia habis berzina. Beliau bersabda, Nabi bersabda, kata Nabi, dia telah benar-benar bertaubat dengan sebuah taubat. Seandainya dibahagikan kepada 70 daripada penduduk Madinah, tentu cukup untuk mereka. Apakah engkau mengetahui sesuatu yang lebih utama dari sikap dia yang telah menyerahkan dirinya kepada Allah? Hadis riwayat Imam Muslim. Ikhwatul iman, Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dia cuba menutup kitab Taubah ini dengan hadis-hadis yang seumpama ini, iaitu Imam Nawawi rahimahullah, dia cuba bagi tahu kepada kita berkenaan dengan orang yang bertaubat ini. Orang yang bertaubat ini, ikhwatul iman, telah kita bagi tahu berdasarkan hadis ini. Hadis ini para ulama berbincang banyak tentang hadis ini. Di antaranya para ulama berbincang tentang sabitnya hukum rejam. Hukum rejam ni kalau kita cari ayat Quran kita tak jumpa, sebab ayat dia telah dimansukhkan. Tetapi hukumannya tetap berjalan. Maka ini satu hadis yang para ulama menyatakan dalam Islam memang ada hukum rejam. Satu. Kemudian hadis ini juga hadis yang para ulama mengambil hujah kepada kita bahawa orang perempuan yang berzina sedangkan dia mengandung, hukuman itu boleh ditangguhkan. Hukuman itu boleh ditangguhkan. Itu perbincangan para ulama. Kemudian yang ketiga, para ulama berbincang apa yang ada di dalam hadis ini, iaitu pada perkataan Nabi, ahsin ilaiha, jangan menyakiti orang yang mengandung ini. Nabi kata pada wali dia, ahsin ilaiha, jaga dia elok-elok. Walaupun dia, kita kata dia mengandung, itu bahasa orang hari ni dia kata anak tak sah taraf, tetapi dia adalah manusia. Para ulama berbincang, orang yang berzina ini, ketika dia berzina, ada hadis menyatakan dia tidak ada iman, dicabut iman dia. An-Nawawi dalam syarah kepada Sahih Muslim, dia menyatakan orang yang berzina itu tidak sempurna imannya. Kalau iman dia tak ada, dia tidak akan datang menyerah diri kepada Allah. Itu di antara benda yang dibincangkan oleh para ulama. Di antaranya para ulama berbincang perkataan Umar Al-Khattab. Umar kata, ya Rasulullah, kau semayang sedangkan dia ini daripada orang yang buat dosa besar. Bukan Umar menghina wanita itu, tetapi Umar mencari hukum. Umar nak tahu kedudukan dia. Sebab di sisi para sahabat ni, bila Nabi tak bagi buat satu dosa, benda yang Nabi tak bagi buat, kita buat, ini satu jenayah. Ini satu jenayah. Ada juga dalam bab-bab lain, Nabi memalingkan diri daripada sembahyang. Cuma Nabi menyatakan, sallu ala sahibikum, hampa pergi sembahyang. Tetapi di sini Nabi semayang. Maka Umar bertanya, kau semayang atas dia ya Rasulullah? Bukan Umar menghina, tapi Umar nak tahu kenapa kau semayang sedangkan dia ini seorang yang berzina. Itu juga dibincangkan oleh para ulama. Kemudian dalam hadis ini yang dibincangkan oleh para ulama, ikhwatul iman, iaitu wanita ini datang kepada Nabi. Dia bercerita dia telah berzina. Adakah semua orang yang melakukan dosa mesti datang kepada hakim, datang kepada pemerintah, menyerah diri? Itu dibincang oleh para ulama. Mestikah semua begitu? Para ulama kata bagi satu orang yang buat dosa adalah lebih baik dengan dosa dia itu dia bertaubat senang-senang. Itu lebih baik. Tetapi kalau dia merasakan dia tidak menyerah diri kepada pemerintah, dia tak serah diri kepada hukum Allah yang sudah terlaksana, dia rasa macam syarat taubat dia itu tidak diterima, maka dia boleh datang kepada pemerintah dan dia kena tanggung risiko apa yang dia akan hadapi. Dia boleh tanggung. Dan dia yang menceritakan dosa dia
Dia yang menceritakan dosa dia kepada orang, kemudian pemerintah itu boleh mengambil tindakan yang sewajarnya, dia langsung tidak masuk di dalam hadis yang Nabi sebut tentang kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua umat aku akan dimaafkan kecuali orang-orang yang buat dosa dan dia menceritakan pada orang. Siapa dia ini? Iaitu orang yang dia buat dosa di waktu malam, Allah tutup. Allah tutup. Menjelang waktu siang, Allah tutup dosa dia. Tiba-tiba dia pergi cerita dengan penuh kebanggaan kepada orang. Dia pergi cerita semalam, dia minum 2 jam kasbek tak mabuk. Minum kali ketiga tak mabuk. Minum kali keempat baru rasa mabuk sikit-sikit. Itu pun tak mabuk betul. Dia cerita tu macam roti meri buah dalam teh, kembang penuh satu cawan. Dia bangga. Ini kata para ulama, cerita maksiat yang dikutuk dan dilaknat. Dia berbangga. Bahkan ada para ulama sebut kalau dia cerita dia buat dosa maksiat, dia berbangga, dan dia berbangga, dia syok. Sebahagian para ulama kata dia kena hati-hati. Dia boleh masuk di dalam orang yang reda dengan maksiat. Kalau nada dia itu sampai pada peringkat menghalalkan apa yang dia buat, maka dia boleh keluar daripada agama ini. Subhanallah. Tetapi ikhwatul iman, begitu banyak perbahasan para ulama, An-Nawawi tidak mahu berbincang itu semua. Hadis ini banyak kita kata istimbat para ulama buat, tetapi Nawawi tidak mahu sembang itu semua. Nawawi tak mau ambil hadis ini dalam bab ini, dalam bab dalam kitab Riyadhus Salihin di bawah bab taubat. Nawawi tidak mau mengaitkan hadis ini dengan hukum rajam, dia tak mau kaitkan. Itu dalam bab lain. Itu kita boleh baca dalam bab lain. Tetapi tujuan dia ambil hadis ini, dia permasukkan dalam bab ini, yang pertama nak mempertontonkan kepada kita betapa taubat itu mencipta satu keajaiban. Sangat ajaib. Satu. Yang kedua, betapa taubat itu sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah. Pada perkataan Nabi nanti akan kita jumpa. Bila Umar kata kepada Nabi, Umar kata, tusalli alaiha ya Rasulullah, kau semayang atas mayat dia? Takjub, Umar rasa heran. Kau semayang atas mayat dia ya Rasulullah? Maka Nabi menceritakan apa yang Umar tidak tahu. Apa yang Umar tidak tahu? Nabi kata kepada Umar, laqad tabat taubatan. Wanita yang kena hukum Allah ini, dia telah bertaubat kepada Allah. Lepas itu kata para ulama, hukum hudud yang dilaksanakan itu adalah kafarah anil dzunub. Dia penebus kepada dosa. Subhanallah. Itu pun kalau kawan yang terlibat dengan hukuman, dia nak bertaubat. Dia nak bertaubat. Dia kena pukul, dia kena sebat. Lepas dia kena sebat, sihat tubuh badan dia, dia pergi minum lagi. Dia minta dia disebat. Itu tidak ada tanda taubat. Umar kata, kau semayang atas mayat dia ya Rasulullah? Nabi kata apa? Nabi kata, laqad tabat taubatan. Wanita ini telah datang kepada Allah dengan taubat. Dan Allah telah menerima. Wanita ini telah menyerah diri kepada Allah. Antum tengok, Masya Allah. Saya sebut apa yang para ulama sebut, ikhwatul iman. Tidak ada orang yang datang kepada Allah, dia tidak akan dapat apa-apa. Tidak ada. Tidak ada orang yang melangkah kepada Allah dengan langkah itu menjadi kosong dan hampa. Tidak ada. Tidak ada. Malaikat orang yang langkah kepada Allah, dia menyerah diri dia kepada Allah, dia pasti memperolehi sesuatu yang orang lain tidak akan dapat. Wanita ini di satu pihak kita kata dia bodoh lah. Handuk sengap-sengap sudah lah. Bertaubatlah kepada Allah. Tak, dia tidak puas. Dia tak boleh begitu. Dia nak dia dibersihkan di dunia dan dia bersih di hari akhirat. Dia serah diri kepada Nabi. Dia minta Nabi hukum dia dengan hukum Allah. Fa aqimhu alayya, tegakkan hukum had itu kepada aku ya Rasulullah. Aku salah. Masya Allah, satu perempuan yang berani. Nabi tangguhkan kerana dia masih mengandung. Biar habis bersalin. Suruh keluarga dia bela dia elok-elok. Jangan caci dia, jangan cemuh dia. Kerana ini wanita berbeza dengan wanita-wanita yang lain.
Dia berbeza dengan wanita-wanita yang kita duk bela di rumah-rumah bakti ni, semua ni tidak sama. Kadang-kadang dah masuk dah rumah bakti, orang asuh lagi, dia pecah nakul, dia lari tengah malam. Ini berbeza dengan imra'ah min Juhainah ini. Ini sangat berbeza dengan wanita daripada Juhainah ini, sangat berbeza. Apa perbezaan dia? Dia datang kepada Allah dengan dosa. Dia datang kepada Allah dengan pengakuan. Dia datang kepada Allah. Ini wanita yang ada iman. Ini adalah wanita yang walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah. Dia tersalah. Dia memelihara kehormatan dia tapi dia tersalah. Dia memelihara diri dia tapi dia tersalah. Allahu akbar. Ini lumrah dalam hidup ikhwatul iman. Ini benda akan terjadi dan telah terjadi. Dan kita akan tengok jejak-jejak ini pada masa-masa yang depan. Maka dia datang kepada Allah. Dia datang kepada Allah dengan menyerah hati dia, nak dibersihkan oleh Allah. Nabi kata Umar, dia telah bertaubat kepada Allah. Kamu tahu apa nilai taubat dia wahai Umar? Kamu tahu apa nilai taubat dia wahai Umar? Laqad qusimat baina 70 min ahli al-Madinah. Kalau dibahagikan taubat dia itu kepada 70 orang Madinah, 70 orang Madinah yang nak bertaubat, diambil taubat dia, diagih kepada mereka, la wasi'atuhum, cukup untuk 70 orang itu bertaubat kepada Allah. Masya Allah. Apa fokus Nawawi dalam hadis ini? Inilah nilai orang yang bertaubat. Allahu Akbar. Benarlah ikhwatul iman kalau Allah berfirman, inna akramakum 'indallahi attaqakum. Orang yang mulia, orang yang takwa. Di antara sifat orang yang bertakwa itu orang yang suka kembali kepada Allah. Nah, ini adalah satu keajaiban ikhwatul iman. Taubat datang kepada Allah. Dengan ikhlas dia bertaubat. Pasal itu ikhwatul iman, bertaubat itu adalah hidayah Allah. Taubat itu adalah hidayah Allah. Dia adalah gerak yang Allah Ta'ala campakkan. Masya Allah. Kadang-kadang ikhwatul iman ada orang, kita tengok jahat bukan main, tapi di ujung-ujung, macam mana dia boleh dapat hidayah Tuhan? Dia dapat hidayah Tuhan, kita yang rasa kehairanan. Kita kata muka lagu ni tak patut dapat hidayah. Macam mana dia dapat hidayah ni? Pernah terjadi begitu. Pernah pula ikhwatul iman, ada orang, kita tengok muka dia ni, orang Kelantan kata, tengok muka tu berjuruh molek. Berjuruh molek muka dia. Nampak tu kira muka orang baik-baik, sembahyang, muka lembut, tak nampak tanda-tanda asap rokok. Begitu cemerlang hidup dia. Tetapi ada perkara yang kita tertanya kepada dia, kenapa langkah dia kasar? Kenapa bahasa dia begitu menyakitkan hati orang? Tapi orang ini sepanjang Ramadan suka beriktikaf di Masjidil Haram. Orang ini orang yang datang masjid, datang kuliah, tapi kenapa langkahnya kasar? Tutur bahasanya bengih, macam tak ada simpati dan belas kesian kepada orang lain. Kenapa begitu susah akhlak nak masuk dalam diri dia? Ikhwatul iman. Apa kata para ulama? Ikhwan, apabila kita nak hidayah Tuhan, Allah bagi pada orang yang nak. Allah bagi pada orang yang nak. Ada orang dalam kasak dia itu, hati dia pernah berbicara, ya Allah, kalaulah satu hari aku boleh jadi macam kawan aku yang baik itu. Hati dia pernah memohon hidayah. Hati dia pernah memohon hidayah. Seperti hadis-hadis yang telah lalu kita jumpa. Hadis-hadis yang telah lalu kita jumpa. Dia bunuh 99 orang. Tetapi hati dia berbicara, kalaulah hidayah Allah Ta'ala itu singgah dalam hati aku. Dia pergi tanya pada satu orang, kawan tu pun tak pandai nak jawab, dia bunuh kawan tu cukup 100. Tapi hati dia masih bertanya, bolehkah hidayah sampai? Masya Allah. Masya Allah. Dulu nampak dia kasar, tapi hati dia pernah ingin kepada hidayah. Maka sampailah hari-hari hidayah itu turun. Tapi hamba Allah ni nampak macam dekat dengan Tuhan, tetapi hati dia telah merasakan dia telah pun mendapat hidayah. Dia telah menutup hati dia untuk hidayah sampai. Masya Allah.
Kadang-kadang antum tengok terang agama kepada satu kawan, kita kata ekor kepala apa pun tak tahu. Sembayang tak dengan ganja, balas lagi dengan syabu tambah ke atas. Dia tu kita pergi cerita satu bab, dia mudah dapat daripada kawan kita cerita pasal agama yang rajin pergi masjid, dia bantah kita kuat lagi. Kenapa jadi macam tu? Terkadang-kadang ikhwatul iman, orang ini bila dia buat maksiat, dia tahu dia jauh dengan Tuhan. Ketika orang terang agama, ketika tu dia buka hati dia untuk hidayah, walaupun dia tak dapat hari tu. Tapi yang duk langkah ke masjid ini, dia telah merasakan dia telah mendapat hidayah dan dia tutup jiwa dia untuk yang lain. Masya Allah. Macam semalam Ustaz Luqman Madinah sebut, dia kata ada orang kafir baca Quran dapat hidayah, ada orang Islam baca Quran terus keluar agama. Subhanallah. Apa jadi dengan dua bacaan itu? Nak kata salah tak mana? Tidak ada salah dengan lafaz Quran, tetapi salah di mana? Salah pintu hati dan jiwa si pembaca. Qari itu, si pembaca itu macam mana? Dia buka ke hati dia untuk hidayah. Masya Allah, ikhwatul iman. Masya Allah. Karena itu ini adalah nikmatnya Allah Ta'ala bagi. Lebih-lebih orang itu baik, dia melakukan salah, dia sangat takut kepada Allah. Dia sangat takut kepada Allah. Iblis ini seperti kata Ibnu Jauzi, bisikan dia begitu halus. Bisikan dia sangat halus. Dia boleh bisik kepada orang yang buat maksiat ni. Dia boleh bisik apa? Dia mampu bisik, hang memanglah orang maksiat, tapi member hang tu lagi teruk daripada hang. Hang ni kira tak apa lagi. Dia mampu bisik ayat itu. Dia mampu bisik orang yang buat ibadat, dia mampu bisik. Hang dah buat lagu ni kira banyak dah. Hang tengok kawan sebelah hang tu sembahyang sunat langsung tak buat. Hang buat juga. Sudah. Hak ni cukup dah. Jangan duk tambah. Dia mampu bisik. Di tengah-tengah kita buat ibadat, dia mampu bisik. Sangat halus bisikan dia. Karena itu ikhwatul iman, Imra'ah min Juhainah ini, dia datang kepada Nabi. Nabi menerangkan kepada Umar kebaikan dia. Dia direjam sampailah dia mati. Allahu Akbar. Nabi suruh ikatkan baju di pinggang dia, jangan terbuka aurat dia. Ikat elok-elok kain-kain yang dia pakai itu, supaya bila batu dibaling itu tak menjejaskan sampai dia mati. Bila dia mati, Nabi sebut betapa taubat dia itu boleh dikongsi oleh 70 penduduk Madinah. Lepas tu Nabi kata sepatah kepada Umar, Allahu Akbar, Allah membela hamba-hamba yang bertaubat. Allah membela. Apa Nabi kata? Nabi kata, wahal wajadta afdala min anjadat binafsiha lillahi azza wa jalla. Nabi kata wahai Umar, adakah orang dalam dunia ini lebih baik daripada orang yang datang kepada Allah dan menyerah diri dia kepada Allah? Antara banyak-banyak manusia ni, siapa yang paling baik? Adakah orang lebih baik daripada orang yang dia datang menyerah urusan dia kepada Allah? Kalau orang ni bukan orang baik, Umar, siapa lagi orang baik? Kalau orang ini tidak patut mendapat rahmat Allah, siapa lagi orang itu? Inilah jenazah yang sebelum kita rejam dia, wahai Umar, roh dia bersatu dengan jasad dia. Roh dan jasad itu mengucap kalimah-kalimah taubat kepada Allah. Mengucap kalimah taubat kepada Allah. Ketika roh meninggalkan jasad, Umar, inilah jasadnya rebah di hadapan pintu rahmat ilahi. Allahu Akbar. Ikhwatul iman, Masya Allah. Nabi memuji orang ini. Nabi sangat-sangat memuji orang ini. Karena itu ikhwatul iman, taubat ini adalah satu keajaiban. Allah buka ruang-ruang ini, ikhwatul iman, bukan kepada Imra'ah min Juhainah ni saja, kepada semua umat Muhammad sampailah matahari terbit ke sebelah barat. Allah akan bagi ganjaran pada orang yang bertaubat. Masya Allah. Masya Allah, sangat hebat, sangat dahsyat, ikhwatul iman. Tetapi ikhwatul iman, untuk mendapat taubat itu, Nawawi menekankan masalah ikhlas. Ikhlas bertaubat. Ikhlas bertaubat. Dan hidayah Allah Ta'ala ini sampai dengan bermacam-macam peristiwa, dengan bermacam-macam tempat, masa, keadaan. Kadang umurnya lanjut, boleh penyebab hidayah sampai, boleh bertaubat.
Kadang penyakit yang datang boleh menjadi sebab hidayah sampai. Kadang-kadang bukan apa pun, pasal dapat cucu je, dia tahu dia tua. Dia tahu dia tua. Insaf dah. Sebelum ni anak dia tak nikah lagi, dah 60 dah dia. Dia rasa macam umur dia awal 38, 39. Tiba-tiba dengar kata cucu anak dia bersalin, baru dia tahu, lah aku dah ada cucu. Baru dia duduk depan cermin, dia buka reben dia. Tapi pasal apa rambut aku hitam? Rupanya dia terlupa dia pakai dye. Dia pun gosok-gosok, banyak juga putih-putih di celah hitam. Dengan cucu itu, berapa ramai atuk-atuk kembali kepada Allah Subhanallah. Berapa ramai. Tak apalah apa penyebabnya, subhanallah, itu urusan hamba dan Tuhannya. Tetapi yang baik siapa dia? Orang yang datang menyerah urusannya kepada Allah. Sangat dahsyat ikhwatul iman. Satu hari kita baca dalam Tazkirah Qurtubi, Yazid Ar-Rakhashi, dia duduk-duduk, dia kata, waihaka ya Yazid, waihaka ya Yazid. Allahu Akbar. Celaka engkau Yazid. Waihaka, kesian dekat hang Yazid. Dia Yazid, dia kata dekat diri dia, waihaka ya Yazid, kesian, tetapi dalam bentuk kehairanan. Aku heran, aku kesian dekat hang Yazid. Siapakah nak semayang dekat hang bila hang dah mati, wahai Yazid? Siapa nak baca doa kat hang bila hang dah mati, Yazid? Diulang perkataan tu. Siapa nak semayang dekat hang bila hang dah mati, Yazid? Siapa nak puasa dekat hang, Yazid? Siapa nak haji dekat hang, Yazid? Siapa nak doakan hang, Yazid? Dia ucap 2-3 kalimah sampai dia menangis tersesak memohon petunjuk kepada Allah. Subhanallah. Subhanallah. Ini orang yang Allah bagi hidayah. Ada seorang ulama salaf yang bernama Thawbah bin Thummah. Thawbah bin Thummah, Allahu Akbar. Ingat nama ini, Thawbah bin Thummah. Ingat nama ini. Nama lain pun kita ingat, nama ni pun kita ingat. Thawbah bin Thummah. Apa jadi pada dia? Ikhwatul iman, ketika hidayah sampai dalam hati dia. Thawbah bin Thummah, apa dia buat ikhwatul iman? Dia ambil, patahkan ranting, dia tulis umur dia di atas tanah. Ketika itu umur dia 60 tahun. Dia tulis atas tanah kalimah 60. Kemudian kalimah 60 tu dia kira dengan hari. 60 tahun ni berapa hari dah aku hidup? Dia kira-kira dia dapati 21,500 hari. Dia bukan master matematik, tetapi dia nak kira berapa hari dia lalui dalam umur dia. Dia telah baligh, dia datang beribadat kepada Allah baru 21,500 hari. Kemudian Thawbah bin Thummah menangis terasa-rasa. Dia kata, celaka engkau wahai Thawbah bin Thummah. Celaka engkau wahai Thawbah bin Thummah. Waihaka, waihaka. Kesian dekat hang wahai Thawbah. Kesian dekat hang wahai Thawbah. Hang akan bertemu dengan raja bagi segala raja. Hang membawa 21,500 dosa. Itu pun kalau sehari hang buat satu dosa. Masya Allah. Menyebabkan ayat mata dia turun dan dia mendapat petunjuk Allah. Allahu Akbar. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum bi dzikrillah. Dalam surah Al-Hadid. Bila lagi orang-orang mukmin ini terpanggil hati dia untuk mendapat petunjuk Allah. Oh Masya Allah, ikhwatul iman. Masya Allah. Kalau dia buat satu hari satu dosa, dia telah berjalan 21,500 hari. Artinya dia telah membawa 21,500 dosa akan ditimbang di hadapan Allah. Kalau sehari satu dosa. Adakah manusia buat sehari satu dosa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Fudail bin Iyad. Allah, nama yang sangat terkenal, Fudail bin Iyad. Di mana-mana kita baca buku jumpa nama Fudail bin Iyad. Apa jadi pada Fudail bin Iyad? Apa dia kata? Dia kata, umur aku ini untuk bertemu Allah tak lebih daripada satu Jumaat ke satu Jumaat. Umur aku ini hanyalah daripada satu Jumaat ke satu Jumaat. Hari ini aku salat Jumaat,
minggu depan, aku rasa minggu depan, tiba-tiba aku dengar suara azan, rupanya hari ini sudah Jumaat. Itulah umur aku, dia kata. Allahu Akbar. Ada ulama salaf, ikhwatul iman, ada ulama salaf, dia pergi sembahyang di masjid Jami'. Tiba-tiba hari-hari itu bulan-bulan yang mendatang, nak datang bulan Ramadan. Macam kita inilah, dah Rejab, Syakban nak masuk Ramadan. Tiba-tiba dalam sembahyang itu imam membaca ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Ayyaman ma'dudat. Dia menangis terkesak-kesak dalam sembahyang. Itulah hari-harinya Allah suruh kita puasa. Itulah umur kita di sisi Allah. Ayyaman ma'dudat. Orang bila masuk Ramadan, orang rasa, oh mai pula dah, mai pula dah. Kadang-kadang sebahagian orang masuk bulan puasa, oh dia kata mampu dah. Mai pula dah. Sat no dia kata. Sat. 9 bulan, 10 bulan pi macam tu dia kata sat. Pasal dia kena puasa. Dia kata sah nah. Oh dia kata tak apa, dia tak ada mai yang buat aku mana. Bukan boleh tolak. Dia merasakan hari itu harinya sempit. Tetapi para ulama ketika salat imam membaca ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Puasa itu tidak lama, hanya beberapa hari sahaja. Menangis dia dalam sembahyang, menangis dia sampai dia duduk sembahyang. Sampai dia duduk sembahyang dia kecang ayyaman ma'dudat. Rupanya itulah bilangan hari. Macam mana masuk Ramadan kita rasa panas, rasa tak larat hari puasa, tetapi Ramadan tak akan jadi setahun Ramadan. Dia hanya 30 hari sahaja. Itulah hitungan hari-hari manusia hidup di sisi Allah. Kita rasa 60 tahun lama, 100 tahun lama, tidak lama di sisi Allah. Kalamhil basar. Seperti orang kata kalamhil basar, pejam mata dan buka balik. Itulah bilangan hari-hari kehidupan di dunia ini. Allahu Akbar. Besok kita sampai di mahsyar, baru kita tahu betapa cepatnya perjalanan di dunia. Allahu Akbar. Esok kita sampai di mahsyar, baru kita tahu betapa cepatnya umur di dunia. Allahu Akbar. Macam lah ikhwatul iman, kita bela anak-anak kita kecil, semua kita bela. Tiba-tiba kita dah jadi hari ini dah. Kita dah jadi hari ini dah. Cuba bayang, bila tarikh kita kahwin, kita pergi panggil orang mai kenuri rumah kita. Bila tarikh isteri kita bersalin, bila tarikh anak kita masuk sekolah, hari ini anak kita semua dah besar. Begitulah hari-hari dalam kehidupan ini. Cepat dia berjalan. Cepat. Tengok-tengok dah tua dah aku. Subhanallah. Tengok-tengok dah tua dah aku. Bila kita tahu kita tua, bila bubuh 60 batang lilin atas kek, baru kita tahu. Itu pun nak embuih suku maut. Nak embuih tu suku maut, baru tahu aku dah tua. Subhanallah. Itulah bilangan hari-hari kita akan bertemu dengan Allah. Karena itu ikhwatul iman, ini adalah hidayah daripada Allah. Ini adalah hidayah daripada Allah. Ini adalah hidayah daripada Allah. Karena itu kita kena minta kepada Allah, semoga kita ini juga jadi seperti orang yang taubat, dia ada nilai di sisi Allah. Ada nilai. Ikhwatul iman, Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dia nak tutup bab taubat ini dengan dia permasuk lagi satu hadis. Wa 'ani ibn Abbas radhiyallahu anhu. Wa 'ani ibn Abbas wa Anas bin Malik radhiyallahu anhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law anna li ibni adam wadiyan min dhahabin ahabba an yakuna lahu wadiyan wa lan yamla'a fahu illa turab wa yatubu Allah ala man tab. Muttafaqun alaih. Daripada Ibnu Abbas dan Anas bin Malik radhiyallahu anhum bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, seandainya anak Adam memiliki emas satu lembah, pasti dia ingin seandainya ia memiliki dua lembah dan tidak akan bisa memenuhi mulutnya kecuali tanah, dan Allah menerima taubat orang-orang yang bertaubat. Allahu Akbar.
Ini salah satu sebab kenapa manusia terlambat bertaubat. Kenapa? Ar-ra'ahu staghna. Ar-ra'ahu staghna. Apabila dia rasa dia ada sifat istighna, cukup, kaya, tak memerlukan orang lain. Allahu akbar. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Allah pusingkan hari di kalangan hamba-hambanya. Hari itu berpusing. Kadang kita naik ke atas, kadang kita rebah, kadang kita sihat, kadang kita begitulah Allah pusing. Kenapa? Untuk bagi tahu manusia lemah. Dalam lemah tu dia lupa Tuhan. Apakah katanya Allah Ta'ala hiasi manusia dengan sifat gagah daripada awal. Allah hiasi manusia dengan sifat cukup lemah. Cukup lemah. Allahu Akbar. Saya teringat Syekh Maulud sebut, kenapa Allah Jalla wa'ala ni, dia tak buat anak kita macam anak lembu. Beranak-beranak, rehat 1 jam, boleh lari makan rumput. Kenapa anak manusia ni mengambil masa proses begitu jauh sangat? Alangkah baiknya anak kita macam anak lembu, proses pembesaran dia. Beranak-beranak, duduk 1 jam, berbetul kaki jatuh terkangkang, berbetul kaki jatuh terkangkang. Lepas tu, kena angin udara sikit, bagi rokok sebatang, lari dekat, brum. Subhanallah. Kenapa anak manusia tak dibuat begitu? Apa manfaat dibuat anak menatang macam tu? Masya Allah. Syekh Maulud dalam khutbah dia beritahu dia kata yang pertama untuk menunjukkan betapa manusia itu lebih mulia daripada binatang. Untuk tunjuk. Kenapa? Hari-hari yang lemah itulah dia bergantung kepada Allah. Lebih banyak daripada hari-hari dia kuat. Manusia ni, subhanallah. Bila dia rasa dia lemah, dia puasa, dia sembahyang tahajud, dia tilawatul Quran, dia zikrullah. Semua dia buat. Dia jalan pun banyak tunduk daripada dongak ke atas. Tapi bila Allah tunaikan hajat dia, zikrullah dia mula merasa. Bukan tak buat, mula sikit. Subhanallah. Untuk ingatkan manusia bahawa sifat kesenangan, bahawa sifat rasa diri sempurna boleh buat manusia itu rosak. Salah satu benda, ikhwan, yang buat kita rasa gagah, kita rasa kuat, apa dia? Harta kekayaan. Kalau bagi satu lombong penuh syarat dengan emas, dia gali dapat emas, dia tapis dapat emas, dia dapat satu penuh dengan emas, nescaya ada hajat dia lagi. Kalau Tuhan boleh bagi nombor 2, bagus. Nabi kata apa? Nabi kata demikianlah anak Adam, walan yamla'a fahu, tidak ada yang boleh buat puas hidup anak Adam illa turab, kecuali bila tanah singgah dalam mulut dia. Bila dia rebah masuk ke liang lahat. Hatta zurtumul maqabir. Tapi Allah kata kalla sawfa ta'lamun, jangan macam tu. Adakah bila sampai hari itu baru kamu nak iktiraf? Ketika hilang segala-gala. Jangan macam tu, kata Allah. Kelak kamu akan mengetahui. Tapi Nabi kata apa? Walaupun kita liak dengan harta kekayaan, ini Nawawi nak ambil hujah. Wa yatubullah ala man taab. Allah tetap menerima taubat bagi orang yang nak bertaubat. Allahu akbar. Kita sibuk, Masya Allah, ikhwatul iman, kita sibuk. Kadang-kadang orang itu sibuk sampai tak ada salat. Kadang-kadang dia sibuk sampai tak ada tutup aurat. Dia sibuk. Kenapa Kak Long pasal apa tak tutup aurat? Saya sibuk. Antum bayang sibuk sampai rambut tak ada sikat. Sibuk. Masya Allah. Walaupun begitu, Allah kata wa yatubullahi ala man taab. Allah bersedia menerima dia kalau dia nak datang kepada Allah. Berapa banyak orang telah datang kepada Allah dan mereka dapat nilai kemakmuran datang kepada Allah. Oh, Allahu Akbar. Ikhwan, saya ulang lagi sekali, apabila insan start berdoa kepada Allah. Kerana itu saya katakan apa yang para ulama kita sebut, mulakan hubungan kita dengan Allah dengan berdoa di tengah malam. Mulakan. Walaupun kita tak tahu apa yang kita doakan, walaupun kita belum boleh menghayati apa yang kita lafazkan, tetapi mulakan hubungan kita dengan Allah dengan berdoa.
Orang kata apa? Mulakan hubungan sesama manusia dengan bercakap. Walaupun tak tahu apa kita cakap. Habis tak ada, Assalamualaikum. Hang start bagi salam, lepas fasalamun fakalamun. Dia mula sembang. Tapi kalau dua-dua diam, seorang ke utara, seorang ke selatan, dia tak ada hubungan. Kita bangkit tengah malam, Allahu Akbar, walaupun waktu yang kita salat itu orang kata dah dekat dengan waktu subuh, tapi start kita menyapa Allah. Kita sapa Allah. Allahu Akbar. Allah turun ke langit dunia 1/3 malamnya akhir. Bagaimana ada insan tidak sapa Tuhan? Allah turun. Allah bagi tahu dia turun. Dia nak dengar siapa yang meminta, siapa yang nak munajat dengan dia. Allahu Akbar. Satu peluang yang begitu hebat, ikhwatul iman. Walaupun salat kita itu lagi 15 minit nak masuk waktu, 10 minit, sapa Tuhan. Tegur Tuhan. Diturun mai ke langit dunia. Allahu Akbar. Jangan bangkit pukul 4 balik rokok, pi jamban, pi buang air. Dalam buang air keluar dan radik secawan lagi. Dan lepas tu tidur balik. Jangan begitu. Habis tidak, bersugilah. Katalah sesuatu. Katalah sesuatu, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Aku hamba-Mu, Kau Tuhanku. Cukup. Mulakan hubungan kita dengan Allah dengan berdoa. Hari ini kita bangkit tengah malam, kita kata, ya Allah ampun dosa aku, air mata kita tak turun. Besok kita panggil, ya Allah ampun dosa aku, air mata kita tak turun. Demikianlah kita panggil Allah berhari-hari. Nanti main satu masa dalam doa kita akan ada perubahan. Ya Allah ampunlah dosa aku. Jiwa kita boleh merasai dosa yang pernah aku buat, ya Allah. Air mata kita mula akan turun. Kita sapa Tuhan, kita akan merasai nikmat berkasih sayang dengan dia. Kerana itu ikhwan, kekayaan, kesenangan tidak dicela, tetapi yang membawa kita sampai tak boleh bertaubat. Tak dan bertaubat, Masya Allah. Tak dan bertaubat. Tak dan bertaubat. Dan mati tidak ada taubat. Inilah yang dicela. La tulhikum amwalukum an zikrillah. Harta anak-anak jangan palingkan kamu daripada zikrullah. Ingat kepada Allah. Wa may yaf'al zalik, siapa harta dan anak-anak menjadi sebab dia lupa Allah, wa may yaf'al zalik, siapa yang buat macam tu, dia kena ingat satu benda, fa ulaika humul khasirun, dia menempah kerugian. Dia akan rugi di hari akhirat. Fa ulaika humul khasirun. Akhirnya kita jadilah seperti ungkapan Nabi Adam alaihi salam. Betul ikhwatul iman. Bila ada keingkapan datang, dia gulung kita daripada kepala sampai kaki. Bila ada kapuk baruh mula bau di hidung orang. Bila kita diusung ke tanah pusara, yang baki dalam hidup kita ialah apa yang dilafazkan oleh Nabi Adam alaihi salam. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itulah hakikat dia. Taubat boleh memenuhi ruang yang kosong itu. Orang ini Nabi kata bagi satu lembah emas, bukan bagi satu lembah gangsa ke tembaga, emas. Kaya dah dia dengan satu lembah tu million, double million, triple million dah dia. Dia ada hajat mau yang kedua. Nabi kata jangan dilayan, jangan dilayan, jangan dilayan. Jangan dilayan Nabi kata. Jangan dilayan Nabi kata. Nanti kamu terlepas bertaubat kepada Allah. Nanti kamu terlepas bertaubat pada Allah. Pun demikian Allah nak menerima taubat. Akhirnya dia layan dan dia layan. Bila malaikat maut mai ambil dia akan nampak ungkapan Nabi Adam adalah benar. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau engkau tak ampun kami dan tak rahmati kami adalah orang yang sangat rugi, ya Allah. Oh Masya Allah. Kerana itu ikhwatul iman mesti berhati-hati dengan harta, dengan pangkat. Tidak dicela, tetapi yang dicela itu apa dia? Harta menjadi penghalang kepada taubat. Pangkat menjadi halang kepada taubat. Kadang-kadang ilmu menjadi penghalang taubat. Kadang-kadang publicity menjadi halang kepada taubat. Dan kadang-kadang banyaklah benda menjadi halang kepada taubat. Tetapi ingat satu benda,
wa yatubullahu ala man tab. Allah sentiasa menantikan hamba-Nya. Allah. Kerana itu betul ikhwan, kita tidak ada alasan di hadapan Allah. Kalau Allah tanya kita satu soalan, kenapa kau begini? Allah tu punya penyabar. Dia tunggu kita sampai ke akhir umur kita. Kod di akhir umur itu kita panggil nama dia, la ilaha illallah, masih Allah nak bagi syurga. Masih dia nak bagi syurga. Dia punya tunggu. Antum bayang, dia tunggu dan dia tunggu dan dia tunggu dan dia tunggu dan dia tunggu. Tiba-tiba hamba itu di kapan tanpa keluar satu kalimah dia di mulut hamba itu. Masya Allah. Betapa hamba itu hambanya sangat kerugian. Dan apa yang kita harap ikhwatul iman, ya Allah, bukanlah kami hamba itu, ya Allah. Bukanlah kita hadut mengaji ni hamba itu. Hamba yang sampai sudah dia mati, mulut dia tidak panggil Allah. Tetapi ingat, Nabi kata, harta boleh buat kita lalai, tetapi Allah akan tunggu taubat daripada hamba-hambanya. Masya Allah, ikhwatul iman. Kemudian ikhwatul iman, An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menutup kitab taubat dengan satu hadis yang sangat dahsyat. Allahu Akbar. Kalau saya boleh buka balik pada muka surat berapa? Muka surat hadis yang pertama dalam bab taubat. Iaitu muka surat 47. Pada muka surat 47 itulah kita mula jumpa ayat Quran yang pertama, hadis yang pertama yang disusun oleh An-Nawawi tentang bab taubat. Manakala Nawawi tutup bab taubat dengan hadis yang sangat hebat sebagai jawapan kepada ayat Quran yang disusun pada muka surat 47 dan hadis-hadis yang kita lalui. Di antara ayat yang kita jumpa 47, watubu ilallahi jami'an, dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang ada iman, wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang nak datang kepada Allah, datanglah dengan taubat, la'allakum tuflihun, kamu untung dunia dan akhirat. Kemudian astaghfiru rabbakum, istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi, hendaklah kamu minta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubatlah kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, orang beriman taubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Kemudian kita jumpa hadis Nabi kata, aku beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya sehari akthar min 70 marrah, lebih daripada 70 kali. Sebagai jawapan, apa jadi ketika kita beristighfar ini? Apa suasana yang jadi di antara kita dengan Tuhan ketika kita bertaubat ni? Di samping ada syurga, di samping ada keampunan dosa, tapi perkara yang paling hebat seolah-olah Nawawi nak gambarkan kepada kita ialah apa yang dia akan tutup di dalam hadis ini. Hadis ini sangat ajaib. Hadis ini sangat hebat. Hadis ini sangat penuh dengan keajaiban. Iaitu wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yadhaku Allah subhanahu wa ta'ala ila rajulain yuqtalu ahaduhuma al-akhara yadkhulanil jannah yuqatilu hadha fi sabilillah fayuqtal thumma yatubu Allah 'ala al-qatil fayuslimu fayustashhadu, muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hamba Allah yang maha suci tertawa. Allahu akbar. Inilah kemunca orang yang bertaubat. Masya-Allah. Kemunca orang yang bertaubat. Bila satu orang tu bertaubat kepada Allah, istighfar kepada Allah, apa yang sedang jadi? Yang sedang jadinya yadhakullah, Allah gelak tengok dia. Ini adalah sifat Allah. Tentu dah kalau dia gelak, tanda dia kemuncak keredaan, kemuncak keredaan. Allahu akbar. Ikhwan, kita tengok satu orang tu sampai kita boleh nak senyum ke dia, dia buat apa kita? Apa yang dia buat? Ini bukan gelak orang gila. Ada satu sahabat tu, saya tak tahu kata dia kena ganja.
Gelak menyang. Tak buat lawak apa, dia gelak. Satu kawan tu turun motor, peturun stand, yang tu dia gelak dekat 2 minit. Saya duk tengok apanya lawak peturun stand. Semua orang naik motor peturun stand kan. Dia gelak kat 2 minit. Rupanya dia balas ganja, cabut betul. Ya, itu gelak gila. Tetapi kita kata satu orang dia nak senyum kat satu orang yang senyuman itu daripada hati dan dia suka kepada orang itu. Apa orang itu buat? Mestilah satu bendanya orang itu buat yang masuk dengan hati dia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masuk dengan hati dia. Dan kalau dia nak benci ke satu orang tu, apakah orang tu buat? Mesti satu bendanya hati dia sangat-sangat tak boleh terima. Ikhwan, apakah dalam dunia ni kita buat sampai Allah tersenyum tengok kita? Allahu Akbar. Taubat kepada Allah. Sangat ajaib hadis ini. Sangat kemuncak perbicaraan taubat. Inilah hadis dia. Allah gelak. Allah senyum. Sampai peringkat Allah sandarkan, Allah sifatkan diri dia dengan gelak. Yadhakullah. Allah tergelak. Ahlu sunnah dia tidak tanya gelak macam mana, itu hak dia lah, sesuai dengan kebesaran dan keesaan dia. Tak payah kita sifatkan gelak Tuhan dengan gelak kita. Mana boleh Tuhan gelak nanti nampak semua gigi dia, yang tu gigi hang. Allah dengan sifat kelayakan bagi dia, laisa kamislihi syai'un. Tetapi Allah gelak. Allah gelak tengok siapa? Orang yang bertaubat. Macam mana Tuhan boleh gelak dengan dia ni? Cuba tengok Nabi kata ada 2 orang, satunya Muslim, satunya kafir. Muslim bertembung dengan kafir ini di sabilillah. Berkelailah Muslim dan kafir. Si kafir itu bunuh si Muslim ini dalam sabilillah. Maka matilah syahid si Muslim itu, masuk syurga. Tiba-tiba dengan kehendak Allah Ta'ala, hidayah Allah sampai kepada kafir itu. Hidayah Allah sampai kepada kafir itu. Maka kafir itu pula keluar ke medan pertempuran membela agama dia. Dia pula terbunuh seperti dia bunuh saudara dia di zaman dia tidak Islam. Apabila dibawa dua-dua ini masuk ke dalam syurga, satu orang yang pernah kafir, dia pernah bunuh orang Muslim. Mati Muslim itu dah masuk syurga, dan pembunuh tu pun masuk syurga pasal dia masuk Islam dan dia terbunuh. Melihat dua telatar hamba ini, Allah gelak kerana dua-duanya diampun dosa oleh Allah. Masya Allah. Kalau Tuhan boleh gelak kemuncak keredaan, tentulah dalam gelak itu ada rida. Apakah hak kita nak beritahu pada satu orang, hang tidak layak bertaubat, hang bukan orang yang bertaubat, muka lagu hang jangan duk taubat? Apa hak kita? Ketika itu kita telah mentabah diri kita sebagai Tuhan. Kalau Allah sendiri tersenyum dengan hamba-hambanya yang bertaubat, Masya Allah, ikhwatul iman, apa boleh kita kata? Maka Nawawi dia tutup bab ini dengan hadis yang sangat azim. Hadzal hadithul azim. Hadis ini sangat besar dan agung, ikhwatul iman. Kemuncak lainan Allah. Agak-agaklah kalau Tuhan dah gelak kat satu hamba tu, agak-agak hamba tu nak pergi tang mana? Agak-agak dia dah gelak dah. Dia dah gelak dah. Agak-agak nak pergi tang mana? Masya Allah. Masya Allah. Orang kata mohon besar raja-raja dia nak habaq puasa ke tak puasa kan? Ke raya ke tak raya. Dia keluar tu dengan muka macam nak tergelak, kita tahu dah memang besok tak raya. Dia gelak, dia pun nak tergelak, nak habaq pada kita. Pasal semua tunggu besok. Orang kata memek muka, tiba-tiba hamba itu mati diselimut dengan kain kapan. Malaikat buka-buka, dia pernah zina, dia pernah minum arak, dia pernah itu, dia pernah ini. Tiba-tiba ujung dalam rekod itu, malaikat katakan, ya Allah, kesemuanya itu dia buat sebelum dia bertaubat. Tertarik dengan satu cerita dalam tafsir Qurtubi berkenaan dengan penghisapan di hari akhirat. Imam Qurtubi cerita dalam tafsir dia bagaimana Allah layan hamba yang bertaubat. Bila dihisap, hamba yang bertaubat ini, jantung dia itu boleh didengar orang dekat-dekat sebelah dia, punya takut dia dihisap.
Dia pernah itu, dia pernah ini, dia pernah itu, dia pernah ini, dia pernah itu, dia semua dia pernah buat. Penuh dia pernah buat. Takut dia kepada Allah. Bagaimana Allah hisab dia? Tapi dia sudah bertaubat. Bagaimana Allah hisab dia? Imam Qurtubi cerita, ketika Allah hisab dia, Allah cerita, hambaku, kamu pernah berzina. Malu, ikhwatul iman, sangat malu. Apa Allah buat? Ketika Allah sebut aib dia, Allah tak bagi satu makhluk pun dengar urusan Allah dengan dia. Allah membela hamba-hamba yang bertaubat dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat Allah bela hamba-hamba yang bertaubat. Masya Allah. Karena itu ikhwatul iman, kemuncak balasan Allah kepada orang yang bertaubat. Karena itu ikhwatul iman, ketika membahas hadis ini, kita tengok terjemahan Melayu dia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata, Allah Maha Suci tertawa melihat kepada dua orang yang salah satunya membunuh yang lain. Kedua-duanya masuk syurga. Yang ini berperang di jalan Allah lalu terbunuh. Kemudian Allah mengampuni orang-orang yang membunuh, dia masuk Islam dan dia mati syahid. Ini juga hadis yang para ulama mengambil dalil, walaupun orang kafir tu dia pernah bunuh orang Islam ke, dia pernah buat jahat kepada Islam macam mana pun, tiba-tiba dia bertaubat, istighfar, dia masuk Islam dengan syahadah, maka dosa dia banyak mana pun Tuhan tak mau tengok dah. Tuhan tergelak tengok hari dia masuk Islam. Kemuncak redha Allah. Orang masuk Islam tu Tuhan tergelak tengok. Lebih-lebih masuk Islam mati. Dia masuk Islam dia mati. Gelak Tuhan melihat hamba-hamba ini. Karena itu ikhwatul iman, dalam kitab Dalilul Falihin, ketika tuan kitab dia nak menutup bab taubat ini, dia menyebut sepatah perkataan. Dia kata, bihadzal hadis isyaratun ila anna al-insan yanbaghi lahu an yatuba min adh-dhanbi alladhi ikhtarafahu wa in kana kabiratan. Dia kata hadis ini, hadis yang semua ni dalam bab taubat ini, lebih-lebih hadis yang akhir kita baca ini, kesemuanya ini dia kata terdapat satu isyarat. Terdapat satu isyarat, satu petanda. Petanda apa? Petanda yang mewajibkan kepada orang ini mesti bertaubat daripada dosa dia. Bila kita baca semua, ini adalah pertanda bahawa kita mesti bertaubat. Kenapa? Dalam taubat itu ada senyuman Allah. Dalam taubat itu ada ketawa Allah. Masya Allah. Masya Allah, ikhwatul iman. Dalam taubat itu ada senyuman daripada Allah. Ini adalah pertanda manusia tak boleh tinggal ibadat yang paling Allah redha ini. Istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kita bagi dapat sehari 100 kali. 70 kali, 100 kali. Kita bagi dapat. Kenapa? Ketika itu Allah sedang senyum. Masya Allah. Hamba aku datang dengan dosa memenuhi langit dan bumi. Aku datang dengan keampunan lebih besar daripada langit dan bumi. Masya Allah. Gelak Tuhan melihat hamba yang bertaubat. Ini semua adalah isyarat dia kena bertaubat daripada dosa dia yang telah dia buat. Wala yu'ayyisahu dhalik min rahmatillah fa innallaha huwat tawwabur rahim. Kata Ibnu Allan dalam Dalilul Falihin, maka dosa yang dia buat itu tidak boleh menjadi sebab kenapa dia putus asa daripada rahmat Allah. Orang yang dah berdosa, dengan dosa dia buat, itu bukan alasan untuk dia tidak mau bertaubat. Itu bukan alasan dia kena putus asa daripada rahmat Allah. Kerana Allah itu memiliki At-Tawwab dan Ar-Rahim. Wa dzambu wa in 'azmun qadaruhu kal kaba'ir. Dosa itu walaupun besar dan kadarnya seperti mana dosa-dosa besar, banyaknya pada jumlah-jumlah yang kita tak tahu banyak mana. Dosa orang tu buat punya besar tu sampai tak ada dah benda besar. Dosa dia paling besar. Banyak dia sampai tak tahu bilangan yang banyak itu. Kata pensyarah dalam Dalilul Falihin, kesemua itu dia kata haqiran yasiran. Dosa yang berat, dosa yang besar, kesemuanya jadi ringan dan jadi kecil
apabila dibandingkan dengan luasnya keampunan Allah. Kerana Allah menyebut inna rabbaka wasi'ul maghfirah, sesungguhnya pencipta kamu luas keampunannya. Allahu akbar. Kerana itu ikhwatul iman, kita ada lagi satu amanah Tuhan yang kita kena buat. Apa dia? Bertaubat kepada Allah. Bertaubat kepada Allah. Dalam doa-doa kita, ya Allah, ampun dosaku ya Allah, dosa mak bapak kita. Kerana itu para ulama salah mengajak, bila kita ada masalah, kembali kepada Allah. Bila kita ada masalah, kembali kepada Allah. Bila kita ada masalah, kembali kepada Allah. Allah suka, Allah tersenyum tengok orang yang beristighfar. Ikhwatul iman, maka Nawawi menutup bab taubat ini, dia membuka pula bab yang ketiga, iaitu bab sabar. Bab yang pertama Nawawi buka kepada kita iaitu bab ikhlas. Bab yang kedua dia buka bab taubat. Bab yang ketiga bab as-sabru, bab sabar. Sabarlah kita menunggu bab sabar. Itu pun kalau ada umur sampailah. Kalau ada kesihatan, ada masa. Kalau tak, kalau berhenti dekat bab taubat lah. Itu bergantung kepada suasana keadaan masa-masa yang akan datang, kerana pilihan raya pun tak tahu bila. Itu kita kena berhati-hati. InsyaAllah ikhwatul iman, panjang umur, sihat badan, diberi kelapangan oleh Allah, kita masuk bab yang ketiga daripada Riyadhus Salihin, iaitu bab sabar. Mari kita lihat apakah sabar yang dimaksudkan di dalam agama ini. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.